ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا إلى المؤلف العالم العلامة الشيخ عبد الصمد الفلنبني رحمه الله تعالى، وإلى حجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى، وإلى شيخنا أحمد فهمي زمزم رحمه الله تعالى، وإلى جميع مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kembali pada kitab kita Sayrus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin, karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Abdul Somad Al-Falimbani rahimahullah, terjemahan daripada kitab Lubab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian edisi yang kita pegang adalah edisi yang telah ditahqiqkan, yang telah ditahqiq ataupun ditakhrijkan hadis dia oleh Syekhuna al-marhum Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Kembali pada perbincangan kita Sayrus Salikin juzuk yang pertama. Selesai kita bincang tentang sembahyang Jumaat, kemudian kita bincang tentang salatun nawafil, sembahyang sunat. Dan apa yang disebut dalam kitab ni, sembahyang sunat itu ada 3. Yang pertama, sembahyang sunat berulang-ulang disebabkan berulang-ulangnya malam. Yang kedua, sembahyang sunat yang berulang disebab berulang-ulangnya Jumaat. Yang ketiga, sembahyang sunat yang berulang disebab berulang-ulangnya tahun. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita bincang fara' yang ketiga. Al-far'u ats-tsalits fima yatakarraru bi takarruris sinin. Fasal yang ketiga pada menyatakan ma yatakarraru. Kalau yang ada kitab 305 muka surat dia, dan saya tak sempat nak bawa kitab yang kita dah photostat untuk kita kongsi bersama, tak sempat nak bawa dia, tak sampai lagi, dah order dah tak sampai lagi. Al-far'u ats-tsalis ma yatakarraru bi takarruris sinin. Jadi musannaf rahimahullahu taala, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani rahimahullahu taala sebut di sini sembahyang sunat, sembahyang nawafil itu ada 3. Yang pertama, berulang dengan sebab berulang-ulangnya malam, makna setiap hari ada, iaitu sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib kita dah bincang dulu, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian sembahyang sunat asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, kemudian qabliyah isya, ba'diyah isya, dan sembahyang sunat subuh ataupun disebut sebagai sunat fajar, yang ganjarannya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atani fi jawfil lail khairun minal ardi wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan di penghujung malam lebih baik daripada bumi dan isi kandungannya. Khairun minal ardi wa ma fiha. Apa yang kita bincang pada malam ini insya-Allah, al-far'u ats-tsalits fima yatakarraru bi takarruris sinin. Fara' yang ketiga pada menyatakan sembahyang yang berulang-ulang dengan sebab berulang-ulangnya tahun, iaitu ada 4 perkara. Yang pertama, sembahyang sunat hari raya Ramadan dan hari raya haji.
iaitu hari raya kecil dan hari raya besar. Hari raya kecil ni hari raya Ramadan ataupun kita sebut Aidil Fitri. Hari raya besar tu hari raya haji, kita sebut Aidil Adha. Jadi dalam orang tua-tua kita sebut dulu raya kecil, raya besar. Raya kecil ni raya puasa, raya besar ni raya haji. Jadi raya sembahyang Aidil Adha ataupun Aidil Fitri ini sembahyang yang yatakarraru bitakarruri sinin, sembahyang yang berulang mengikut tahun. Yang kedua sembahyang tarawih. Begitu juga sembahyang tarawih ini pada malam Ramadan, dia tak ada pada bulan-bulan lain. Yang ketiga sembahyang pada bulan Rejab, juga pada malam bulan Rejab dia. Yang keempat sembahyang pada malam nisfu daripada bulan Syaban. Ini yang disebut dalam kitab ni. Jadi fasal fi aidin, faslun fi salatil aidain. Ini kita ulang ni benda yang kita maklum. Kata musannif rahimahullah taala, ini suatu fasal pada menyatakan sembahyang hari raya kecil, yakni hari dan hari raya besar. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa salatul aidain sunnatun muakkadatun wa syi'arun min syi'arid din. Artinya sembahyang hari raya itu sunat muakkad dan iaitu alamat daripada alamat agama Islam. Dan adalah bagi hari raya itu 7 adab. Yang pertama, Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala bukan sekadar dia menyebut tentang kaifiat sembahyang hari raya, bahkan pendekatan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dia lebih menumpukan kepada kepada adab. Sebab tu dalam bab sembahyang dalam kitab Sayyidus Salikin ini, terjemahan daripada kitab Ihya Ulumuddin ini, bukan sekadar bincang tentang rukun sembahyang, syarat sah sembahyang, bahkan dia ada asraris solah, rahsia di dalam melaksanakan sembahyang. Bukan sekadar rukun dan syarat, bahkan adab-adab ataupun cara-cara untuk menghasilkan khusyuk di dalam sembahyang juga disentuh oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Begitu juga dalam kitab ni, dalam bab salatul aidain, Imam Ghazali sebut di sini ada 7 adab. Yang pertama, apabila masuk matahari pada malam hari raya kecil atau hari raya besar, Aidil Adha ataupun Aidil Fitri, maka sunat membanyakkan takbir mursal. Dan akhirnya itu hingga masuk imam pada takbiratul ihram. Dia ada takbir mursal dan juga takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni takbir yang mengiringi sembahyang. Adapun takbir mursal, takbir tak kira masa. Mula-mula terbenamnya matahari itu dah boleh takbir. Yang disebut sini takbir mursal. Masuk matahari ataupun terbenam matahari malam hari raya tu, maka disunatkan bertakbir sebagai takbir mursal. Sentiasa bertakbir. Dan akhir waktunya hingga masuk imam pada takbiratul ihram pada sembahyang 2 hari raya itu. Dan takbir itu bahawa dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini disebut lafaz takbir raya. Semua orang maklumlah ke takbir raya ni. Tapi oleh kerana disebut dalam kitab ni, kita baca, kita ulang. Ilmu ni iza takarrara tahaqqaqa. Kaedah dia gitu. Apabila kita ulang dia semakin mantap, semakin kejap. Sebab tu duduk dalam majlis ilmu, kata Hakim, Luqman Al-Hakim, Luqman Hakim menyebut bahawasanya orang yang duduk dalam majlis ilmu ni beruntung. Sama ada dia berilmu ataupun dia tak berilmu. Sama ada benda yang nak dibincang tu dia tahu dah ataupun belum tahu lagi. Kalau dia belum dah tahu dah benda nak bincang tentang sembahyang sunat hari raya, takbir hari raya, semua orang tahu belaka, tetap berfaedah, tetap bermanfaat. Apa dia manfaat dia? Lebih tahqiq, lebih kejap, lebih mantap pengetahuan dia. Yang tak tahu manfaat dia, faedah dia adalah tahu benda yang dia tak tahu. Jadi berada dalam majlis ilmu kok mana pun mendapat faedah. Faedah dua, sama ada dapat tahu benda yang belum tahu ataupun memantapkan sesuatu yang dah tahu. Itu juga dalam bab sembahyang raya ni, insya-Allah kita maklum belaka.
Jadi kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, di takbir ghaya ni, takbir mursal ni, akhir dia apabila imam takbir, takbiratul ihram sembahyang ghaya, maka ketika itu habislah tuntutan takbir mursal. Tak kira sama ada hari raya haji ataupun hari raya raya puasa, raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha. Jadi lafaz takbirnya gimana? Lafaz takbir dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar. Allahu Akbar makna dia Allah Maha Besar. Besar ni bukan besar jisim dia, bukan besar badan dia. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak serupa sesuatu. Kalau ada orang kata Allah Ta'ala ni terlalu besar, oleh kerana terlalu besar sampai tak nampak, itu salah tu. Yang maksud Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kedudukan dia, pangkat dia, kebesaran dia, keagungan dia, kemuliaan dia. Itu maksud Allahu Akbar. Diulang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Ta'ala firman, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu membesarkan Allah, bertakbir, memuji Allah, bertakbir, menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ala ma hadakum, ay li ajli hidayatikum. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada kamu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita, nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Melalui satu rahmat, Allah Ta'ala mempunyai 900 rahmat. Satu rahmat diberi kepada penduduk bumi ni, kepada kita di dunia ni. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi satu rahmat. Dengan satu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, binatang yang buah tak makan anak dia. Sebesar-besar nikmat di sebalik satu rahmat itu apa dia? Iaitu al-iman wal Islam. Itu sebesar-besar nikmat di sebalik satu rahmat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita sebesar-besar nikmat di sebalik satu rahmat. Seperti mana di dunia ni Allah Ta'ala beri kepada kita sebesar-besar nikmat daripada satu rahmat itu, maka kita harap di hari akhirat kelak kita memperolehi sebesar-besar nikmat daripada 99 rahmat. Allah Ta'ala sediakan 99 rahmat dia kepada penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti mana kita boleh dah di dunia ni sebesar-besar nikmat, iaitu iman dan Islam, kita nak juga di hari akhirat kelak memperolehi sebesar-besar rahmat, sebesar-besar nikmat. Kalau di dunia ni iman Islam tu sebesar-besar nikmat daripada satu rahmat, apa pula sebesar-besar nikmat daripada 99 rahmat, iaitu mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga penghuni syurga ketika mana masuk dalam syurga, ditanya kepada penghuni syurga, apa lagi kamu nak? Kan? Macam mana kenikmatan syurga? Masya Allah, tak terhingga, hebatnya. Namun berkata penghuni syurga, waridwanullahi akbar, keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih besar, lebih besar daripada segala nikmat, kesenangan, keindahan, kecantikan syurga itu. Itu orang bagi sebesar-besar nikmat daripada 99 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada ar-raja, dalam diri kita ada satu sifat nama dia raja. Raja ni mengharap sebesar-besar nikmat daripada 99 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memuji Allah, kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan kepada kita hidayah, sebesar-besar nikmat di dunia ini, iaitu iman dan Islam. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan sunat ditambahinya kemudian daripada takbir yang ketiga itu dikatanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Ini lafaz-lafaz takbir memuji, mentasbih, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar kabira, Allah taala maha besar sebesar-besar kedudukan, pangkat, kemuliaan dan sebagainya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebagai pujian yang banyak. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala pujian yang begitu banyak, dan setiap pujian kita, sebanyak mana pujian kita sekalipun, tidak dapat memenuhi, orang panggil menandingi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pujilah Allah taala setara mana pun tetap tidak dapat menandingi ataupun menyamai, bahkan tidak boleh diukur sedikit pun dengan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan kita mensyukuri nikmat Allah itu adalah satu nikmat. Allah taala jadikan kita ini mensyukuri nikmat dia, itu juga satu nikmat, kan? Allah taala jadikan kita ini mendekatkan diri kepada dia, beristighfar, memohon ampun kepada dia, itu adalah anugerah Allah, nikmat. Kita boleh menyebut alhamdulillah, itu satu nikmat. Jadi setiap kali alhamdulillah, makna setiap kali kita menyebut alhamdulillah, makna kita dah mendapat nikmat, dan nikmat itu perlu kepada syukur pula. Syukur lagi. Nah, makna mensyukuri ataupun memuji Allah Subhanahu wa taala tak habis. Alhamdulillah walhamdulillahi katsira. Pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala pujian yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asila, pagi dan petang. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Ini ikrar kita, pengakuan kita. Ulang balik lafaz syahadah kita. Setiap kali kita dalam sembahyang kita ulang. Begitu juga takbir raya kita ulang lagi. Azan, seruan azan kita ulang lagi. Kita ulang pengakuan kita, ikrar kita tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Wahdahu la wala na'budu illa iyyah. Kami tak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami sembah Allah sahaja. Mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, dalam keadaan ikhlas terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir membenci, tak peduli. Orang kafir nak benci ke, orang kafir tak suka ke, orang kafir musuh kita, tak kira. Tetap kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Wahdah, Allah sahaja Tuhan. Sadaqa wa'dah, benar segala janji Allah. Wa nasara wa'dah, Allah taala membantu. Wa nasara 'abdah, Allah taala membantu hamba-Nya. Wa a'azza jundah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat ataupun memuliakan jundah tenteranya. Wa hazamal ahzab wahdah, Allah Subhanahu wa taala telah mengalahkan tentera Ahzab, yang pakatan musuh untuk menyerang Islam. Allah Subhanahu wa taala binasakan wahdah, sendiri dia tanpa bantuan sesiapa. Kan peperangan Ahzab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Mekah, orang kafir Madinah berpakat untuk memusuhi Nabi kita sallallahu, berperang dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakat kabilah-kabilah puak-puak kafir ini berpakat. Tentera Ahzab, Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka wahdah. Sendiri dia. Orang tak perlu kepada bantuan dan pertolongan orang lain. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Allah maha besar. Walillahil hamd, bagi Allah segala pujian. Itu lafaz takbir. Jadi ketika kita melafazkan takbir tadi, kita menghayati makna dia, kita faham maksud dia, kita tanam kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Kita sebut Allahu Akbar, meresap masuk dalam jiwa kita. Adapun sirah takbir yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Mukhtasar itu, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Habis.
Dan sunat pada hari raya haji, iaitu hari raya besar, takbir muqayyad namanya, iaitu dibacakan takbir tiap-tiap kemudian daripada sembahyang fardu 5 waktu, dan pada tiap-tiap kemudian daripada sembahyang sunat, sama ada sembahyang itu ada ataupun sembahyang itu qada. Dan lagi sunat takbir itu kemudian daripada, dan sunat lagi sunat takbir itu kemudian daripada sembahyang jenazah, dan sunat pada takbir mursal dan takbir muqayyad itu dibaca dengan jahar. Jadi kita sebut takbir mursal. Takbir mursal ni bila terbenam matahari sampailah imam takbir sembahyang raya. Yang kedua takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni takbir yang dilakukan setelah sembahyang. Tak kiralah di sini maksudnya sebut sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, sama ada sembahyang ada ataupun sembahyang tunai, dan sembahyang qada, sama ada sembahyang tunai ataupun sembahyang qada. Sama begitu juga sembahyang jenazah pun, di situ ada takbir. Orang panggil takbir apa? Takbir muqayyad. Dan sunat pada takbir mursal dan takbir muqayyad itu dinyaringkan. Takbir itu kita takbir dengan nyaring lah, keluar suara kita. Yang kata jahar ni kita takbir sehingga orang lain dengar. Kalau sir, kita baca sekadar telinga kita aja dengar, itu orang panggil sir. Sir ni lawan dia jahar. Jahar ni kita baca sekira-kira orang lain pun dengar. Adapun permulaan takbir muqayyad yang lain daripada orang yang di dalam mengerjakan haji itu, maka iaitu daripada sembahyang subuh pada malam yang ke-9 daripada bulan haji hingga asar pada akhir hari tasyrik, iaitu pada asar hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Jadi boleh dah takbir bila kita malam raya baru takbir. Disebut dalam kitab subuh tu dah mula dah. Subuh hari yang ke-9 tu kita sebut 10 hari Arafah. Ni selain daripada orang yang mengerjakan haji. Kita duduk di Malaysia ni, hari itu hari yang ke-9. Kita pakat puasa pula kan, puasa 9 Zulhijjah. Subuh tu mula dah kita takbir. 10 bangkit makan sahur tu kan, malam 9 Zulhijjah tu. Kita takbir dah, mula dah takbir. Lepas beri salam, takbir dah, Allahu Akbar tadi ni. Sampai bila tuntutan itu? Sampai hari yang ke-13 pada bulan Zulhijjah. Raya kedua, raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat kan. Hari tasyrik itulah 11, 12, 13. Ini maklum. Adapun orang yang mengerjakan haji, maka permulaan takbirnya yang muqayyad itu daripada zuhur hari raya, iaitu dinamakan hari nahar, hingga subuh malam yang ke-13 daripada bulan haji. Inilah qaul yang mu'tamad. Selesai. Itu yang pertama, adab yang pertama. Adab yang kedua, sunat pada ketika hendak keluar kepada sembahyang raya itu mandi dan berhias, dan memakai bau-bauan, dan memakai baju, dan berselendang, dan serban. Dan sunat disuruh keluar sembahyang kanak-kanak, tetapi jangan diberi memakai sutera. Dan sunat keluar sembahyang perempuan yang tua, tetapi jangan berperhiasan. Yang kedua, kata musannif rahimahullah ta'ala, bila sebut hari raya, sebelum keluar tu berhias, pakai pakaian yang baru, pakai pakaian yang pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang terelok, yang terindah, yang terbersih, yang paling bersih. Pakai serban, pakai ridak, pakai selendang kan. Begitu juga ajak kanak-kanak pergi sembahyang. Kemudian kata musannif, jangan pakai sutera kan, pakaian sutera tak boleh untuk lelaki. Begitu juga perempuan disunatkan juga ikut sembahyang hari raya. Untuk perempuan yang tidak ada, orang panggil tarikan, perempuan tua contohnya, tu pun kata musannif rahimahullah ta'ala, keluar jangan berperhiasan. Perempuan muda tak disunatkan.
ataupun perempuan tua yang ada tarikan, juga tak disunatkan juga. Kalau nak keluar, keluar dalam keadaan tidak berperhiasan, supaya tidak tarik perhatian lelaki yang ajnabi. Itu adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga, sunat pada ketika perginya itu daripada satu jalan dan pulangnya daripada jalan yang lain. Demikianlah dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pergi sembahyang raya ni lalu kok lain, balik kok lain, kan? Jangan pergi jalan tu balik jalan tu. Jadi kita mai tadi masuk pintu ni, keluar masuk pagar tu masjid tu, keluar pagar ni, mai kok nu balik kok ni. Contohnya. Jadi jangan balik jalan yang sama. Sunat gitu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang keempat, sunat untuk sembahyang raya itu keluar ke padang, melainkan di Mekah dan Baitul Maqdis, maka iaitu tiada sunat keluar ke padang. Jadi sunat juga sembahyang di padang, kan? Kecuali di Mekah. Di Mekah lebih utama Masjidil Haram lah. Di Baitul Maqdis lebih utama di Masjidil Aqsa lah, kan? Di tempat lain juga sunat sembahyang di padang. Habis. Yang keenam, yang kelima adalah waktu sembahyang raya, adalah waktu sembahyang hari raya itu daripada terbit matahari hingga gelincir matahari. Tetapi yang terlebih afdal itu bahawa ditakhirkan hingga naik matahari segala. Dan sunat menyegerakan sembahyang hari raya besar, iaitu hari raya haji, kerana hendak menyembelih korban. Dan sunat mentakhirkan sembahyang hari raya kecil, iaitu hari raya Aidil Fitri, kerana hendak membahagikan akan fitrah dahulu daripada sembahyang itu. Dan waktu menyembelih korban itu daripada ketika naik matahari segala, dengan sekadar sembahyang 2 rakaat dan sekadar membaca khutbah hingga akhir hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Jadi yang kelima, kata musannif rahimahullah ta'ala, bila sebut sembahyang raya, bila waktu dia? Waktu sembahyang raya ni adalah tergelincir matahari. Bukan terbit matahari. Terbit matahari makna bulatan matahari dah nampak dah. Dah mula masuk tu. Mula masuk waktu dia. Bukankah waktu tu orang panggil waktu tahrim? Waktu tahrim untuk sembahyang lain. Ini sembahyang dia punya. Bila mula waktu boleh sembahyang tu? Apabila matahari naik dah. Naik. Masa dia duduk naik tu tak nampak bulatan matahari tu tak lagi. Terbit matahari, makna nampak bulatan matahari tu dah nampak dah. Masuk waktu dah. Untuk sembahyang raya boleh dah. Untuk sembahyang sunat mutlak tak boleh. Kerana irtifak, naik matahari hingga segala, barulah boleh kita sembahyang sunat mutlak, kan? Kerana di situ dipanggil waktu tahrim, waktu terbit matahari itu. Tapi untuk sembahyang raya tak apa, hak dia, waktu dia. Begitu juga ketika matahari terpacak tu. Matahari terpacak tu tak boleh sembahyang tu, kan? Orang panggil waktu rembang. Waktu rembang tu orang panggil waktu tahrim. Tak boleh sembahyang untuk sembahyang yang bukan waktu dia. Tapi kalau sembahyang tu memang hak dia, waktu dia punya, maka boleh sembahyang. Ketika matahari rembang tu, boleh nak sembahyang sunat raya? Boleh. Hak dia punya, waktu dia. Itu sebut, maksudnya sebut di sini. Mula waktu sembahyang sunat hari raya ni bila? Apabila terbit matahari. Matahari dah keluar dah. Nampak bulatan matahari hingga gelincir matahari. Mana gelincir matahari masuk zuhur. Itu waktu dia. Namun tetapi yang terlebih afdal bahawa ditakhirkan hingga naik matahari segala. Yang afdalnya matahari naik segala dah. Segala ni segala i'tibar nampak mata kita lah. Bukan kita boleh pergi ukur matahari tu, kan? Sunat beza antara hari raya Aidil Adha dengan hari raya Aidil Fitri. Hari raya Aidil Adha sunat kita segerakan sembahyang, kan? Dan sunat untuk hari raya Aidil Adha ni kita tak makan lagi. Kita pergi sembahyang dulu, balik sembahyang baru kita makan. Berbeza Aidil Fitri. Aidil Fitri sunat kita makan dulu, baru kita pergi sembahyang raya. Nak bagi beza dengan kemarin. Kemarin kita puasa Ramadan sebulan.
Tak makan pagi. Hari ni hari raya dah. Terus makan pagi. Kan? Sebelum pergi sembahyang, makan dulu ketupat. Itu. Dan sembahyang hari raya Aidilfitri ni ditakhirkan. Lewat sikit. Sembahyang hari raya Aidil Adha awal sikit. Kenapa takhir sembahyang hari raya Aidilfitri? Kerana beri peluang untuk orang selesaikan zakat fitrah. Maka ditakhirkan sembahyang sunat hari raya Aidilfitri. Adapun sembahyang sunat hari raya Aidil Adha awal sikit. Kenapa? Lepas ni nak laksanakan ibadat korban. Dia kira nak sembelih lembu. Kan? Selesai. Adab yang keenam, sunat ketika pergi kepada tempat sembahyang hari raya mengucap takbir di jalan-jalan itu. Sunat. Sebab ni masih lagi ada waktu takbir. Orang panggil takbir mursal. Boleh lagi. Tok imam tak takbir lagi sembahyang. Kan? Tak takbiratul ihram lagi. Jadi masa dalam perjalanan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus bertakbir. Itu kata musannif. Sunat dalam perjalanan mengucap takbir. Dan apabila sampai imam itu, maka jangan ia duduk. Dan jangan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Atau lainnya. Maka sunat mengata ketika itu as-salatu jami'ah. Maka lalu sembahyang imam serta orang yang hadir itu 2 rakaat. Dah tadi kita pakai duk tunggu tu imam, mai imam tu terus as-salatu jami'ah rahimakumullah. Terus. Tu imam ni dia tak kalut dah. Dia tak duduk dan tak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sembahyang raya tu dah jadi tahiyatul masjid. Kan? Sebab dia tak duduk lagi. Masuk-masuk terus as-salatu jami'ah rahimakumullah. Terus dia takbir sembahyang raya. Selesai. Maka lalu sembahyang imam serta orang yang hadir itu 2 rakaat. Dan sunat diucap takbir pada rakaat yang pertama itu 7 kali. Ini selalu dipesan, kan? Tu imam sebelum sembahyang raya dia pesan dah. Ingat balik, peringat balik. Sembahyang setahun sekali, peringat balik. Jadi rakaat pertama takbir 7 kali. Tak termasuk takbiratul ihram. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian baca subhanallah, baca apa orang panggil doa iftitah. Lepas baca doa iftitah barulah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian barulah takbir Allahu Akbar. Dan sunat dibaca pada selang-selang takbir itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan dibaca kemudian daripada takbiratul ihram itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hingga akhir. Mana lepas takbir tu baca doa iftitah. Tapi kalau lepas takbir dia sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tak boleh dah baca doa iftitah. Doa iftitah ni disyariatkan setelah takbiratul ihram. Sebelum masa berlalu ataupun sebelum kita menyebut apa-apa zikir. Kalau kita takbir sembahyang, contoh sembahyang maghrib tadi takbir Allahu Akbar, terus bismillahirrahmanirrahim. Terlupa nak baca doa iftitah, tak boleh dah. Yang kata doa iftitah ni doa mula. Iftitah ni pembukaan, dia mula. Lepas takbir dah mula dengan dia. Bila kita dah mula dengan bismillah, maka tak disyariatkan lagi, tak disunatkan untuk baca doa iftitah balik. Selesai dah, waktu dia dah lepas dah. Hingga akhirnya. Dan sunat ditakhirkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan al-Fatihah dan surah itu kemudian daripada takbir yang ke-8. Masuk takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram dia kira 1, kemudian takbir pula 7 kali. Lepas takbir ke-8 maksud dia. Lepas 8 kali takbir. Yang pertama tu takbiratul ihram. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu barulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian barulah baca al-Fatihah, kemudian diikuti dengan surah. Dan sunat dibaca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah itu surah Qaf. Jadi baca surah Qaf rakaat pertama.
Rakaat kedua setelah selesai Fatihah baca iqtarabatis saah. Itu sunat gitu. Nak baca surah lain pun tak apa. Qul ya dengan qul huwallah pun boleh. Tapi nak cerita hak afdal, hak yang sunat. Dan sunat diucap takbir pada rakaat yang kedua itu 5 kali takbir. Yang lain daripada takbir intiqalat, takbir berdiri. Kan kita bangkit daripada sujud tu Allahu Akbar berdiri. Kemudian itu orang panggil takbir intiqalat. Kemudian barulah tambah lagi 5 takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Takbir. Takbir tu takbir raya tu. Takbir sembahyang raya. 5 kali takbir. Dan rukuk takbiratul intiqalat dan takbir rukuk. Cukup 5 kali kemudian takbir pula, takbir untuk rukuk. Itu tak kira. Kan? Itu tak kira. Lepas takbir 5 kali itu, barulah baca bismillahirrahmanirrahim, barulah baca Fatihah, kemudian dibaca surah iqtarabatis saah. Dan sunat kemudian daripada sembahyang itu membaca 2 khutbah, diselangi antara 2 khutbah itu dengan duduk, iaitu seperti khutbah Jumaat. Ada antara 2 khutbah tu kena duduk dengan segala rukunnya. Ini samalah khutbah raya dengan khutbah Jumaat, rukun dia sama. Dan sunat disebutkan dalam khutbah hari raya fitrah itu akan bicara fitrah. Jadi bila sebut Aidil Fitri, maka nak cerita bab fitrah. Nak tambah cerita lain tak ada masalah, tapi jangan tinggal cerita asal dia, iaitu cerita tentang fitrah, tentang kewajipan membayar zakat fitrah dan sebagainya. Dan dalam khutbah hari raya haji pula, iaitu bicara tentang korban. Jadi dalam khutbah tu kena sentuh tentang korban. Raya Aidil Fitri kena sentuh tentang fitrah, bayar zakat fitrah. Raya Aidil Adha sentuh tentang korban, ibadat korban. Dan sunat dimulai akan khutbah yang pertama itu dengan 9 takbir, dan khutbah yang kedua itu dengan 7 takbir yang berturut-turut. Ini kita maklum dah. Khatib kita majlis agama pun buat keluar buku khutbah, kan? Khutbah raya siap dah, ada dah siap dalam tu. Cukup semua dah dengan takbir 9 takbir, 7 takbir selesai dah. Cuma kita tolong baca ya. Dan barang siapa yang luput akan dia sembahyang hari raya itu, maka sunat dia qada. Kalau terlepas sembahyang sunat hari raya, qada. Biasakan qada sunat yang terlepas supaya kita istiqamah dengan sembahyang sunat. Kita sembahyang sunat duha tiap-tiap hari, hari itu terlepas, qada. Jadi sunat yang ada waktu bila kita luput, sunat kita qada. Kan? Begitu juga sembahyang hari raya. Terlepas sembahyang sunat hari raya, qada. Yang ketujuh, sunat pada hari besar itu sunat pada hari raya Aidil Adha itu sembelih korban. Itu yang ketujuh, adab yang ketujuh. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabashin wa dhabaha biyadihi wa qala bismillah wallahu akbar, hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Artinya menyembelih korban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kambing biri-biri, dan menyembelih ia akan dia dengan tangannya. Rasulullah sembelih sendiri kambing itu dengan tangan dia, Rasulullah sendiri sembelih. Dan berkata ia pada ketika sembelih, bismillah wallahu akbar, hadza anni, inilah korban daripadaku, wa amman lam yudahhi min ummati, dan korban daripada umatku yang tidak korban. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tolong korban untuk kita hak tak korban. Rasulullah, hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati, ini adalah korban daripada aku dan korban daripada umatku yang tidak melaksanakan korban. Dan apabila masuk pada bulan haji, yakni Zulhijjah, dan bulan haji keseluruhannya, maka sunat, dan bukannya bulan haji keseluruhannya. Sekali lagi, dan apabila masuk bulan haji, iaitu Zulhijjah lah. Sebenarnya bila sebut bulan haji, mula daripada Syawal dah kira bulan haji dah, kan?
Tapi yang dimaksudkan bulan haji ni iaitu bulan Zulhijjah. Maka sunat bagi orang yang hendak menyembelih korban itu bahawa jangan ia mencukurkan rambutnya dan jangan mengeratkan kukunya, melainkan kemudian daripada menyembelih korbannya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a hilal dzil hajjati wa arada an yudhhiya fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'a." Jadi sunat orang yang nak korban lah. Orang yang tak nak korban tak ada masalah. Ni orang yang nak korban, bila masuk 1 Zulhijjah, dia tak kerat kuku dah. Jadi siap-siap hari akhir tu, akhir Zulqa'dah tu, petang Zulqa'dah tu, malam ni nak masuk Zulhijjah, kerat kuku siap-siap kan. Nak cukur janggut ke, nak repair janggut ke, nak cukur misai ke, nak gunting rambut, siap-siap. Sebab nanti 10 hari tak boleh kerat kuku lah. Takut kuku tu panjang. Dah lah panjang dah, terlepas lah. Tak kerat. Masuk Zulhijjah pula, 1 Zulhijjah tak kerat pula, tambah lagi 10 hari. Jadi kerat siap-siap. Bila masuk 1 Zulhijjah, disunatkan untuk tidak kerat kuku dan tidak potong rambut. Kerana Nabi SAW bersabda, "Man ra'a hilala dzil hijjati wa arada an yudhhiya fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'a." Barang siapa yang melihat bulan Zulhijjah, mana dah masuk dah 1 hari bulan, wa arada an yudhhiya, dan dia nak ingin untuk berkorban, fala ya'khudhanna min sya'rihi, maka dia jangan potong rambut dia, kemudian wala min azfarihi syai'a, dan juga daripada kuku dia. Jadi kuku jangan kerat, rambut jangan potong. Sunat. Kemudian lepas dia sembelih korban dah, baru dia kerat kuku dia. Sebab tu orang nak korban hari pertama tu, rimah dia kata kuku panjang kan. Lepas sembahyang raya tu sembelih terus. Baru dia kerat kuku. Kalau dia hari raya keempat ataupun hari yang ke-13 baru nak kerat kuku, tambah pula 10, 11, 12, 13 kan. 13 hari kuku dia panjang, dia tak selesa. Kemudian faslun fi salatit tarawih. Ini fasal pada menyatakan sembahyang sunat tarawih. Tajuk kita tadi sembahyang sunat yang berulang disebabkan berulang tahun. Sembahyang tarawih berulang ikut tahun juga. Dia tak ada tiap-tiap bulan. Dia ada setahun sekali je. Mana setahun satu waktu je, iaitu pada bulan Ramadan. Faslun fi salatit tarawih. Ini fasal pada menyatakan sembahyang sunat tarawih. Sembahyang sunat tarawih itu iaitu sunat muakkad. Sunat dia ada dua, sunat muakkad, sunat ghairu muakkad. Sunat muakkad ni sunat yang sangat-sangat dituntut. Dan iaitu 20 rakaat dan memberi salam daripada tiap-tiap 2 rakaat. Jadi sembahyang sunat, kalau sunat duha contohnya dulu, musannaf sebut tentang sunat duha, dia ada sekurang-kurang duha 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 8 rakaat kan. Sekurang-kurang witir 1 rakaat, sebanyak-banyaknya 11 rakaat contoh. Adapun sembahyang tarawih dia tak sebut sekurang-kurangnya 2 rakaat ataupun 8 rakaat, sebanyak-banyak 20 rakaat, dia tak sebut. Disebut satu bilangan je. Sembahyang sunat tarawih adalah 20 rakaat. Tu je disebut dalam kitab. Maka tiada sah disembahyangkan tiap-tiap 4 rakaat. Jadi setiap 20 rakaat tu dilakukan setiap 2 rakaat 1 salam, setiap 2 rakaat 1 salam. Macam mana kalau dia nak buat 4 rakaat 1 salam? Tak boleh. Kata musannaf, dan tiada sah disembahyangkan tiap-tiap 4 rakaat dengan 1 salam atau lainnya. Sembahyang malam ni dia 2. Biasanya sembahyang malam ni dia 2 rakaat. Kalau sembahyang siang hari tak ada apa, 4 rakaat biasa. Sembahyang 4 rakaat. Lepas tu kita boleh buat qabliyah zuhur 4 rakaat terus. Kan? Ataupun qabliyah ba'diyah zuhur kita buat 8 terus. 8 rakaat 1 salam. Boleh? Kita pergi tu imam dah sembahyang dah. Tak dan nak buat qabliyah zuhur 4 rakaat, tak dan. Qabliyah zuhur ada muakkad 2 rakaat, ghair muakkad 2 rakaat. Begitu juga ba'diyah zuhur. Jadi lepas orang sembahyang zuhur kita pun sembahyang takbir, usalli sunnataz zuhri qabliyatan wa ba'diyatan samanina rakaatan. Kan? 8 rakaat terus. Boleh? 1 salam. Adapun sembahyang sunat aidil, sembahyang sunat tarawih tak boleh. Dia mesti 2.
maka tiada sah disembahyangkan tiap-tiap 4 rakaat dengan satu salam atau lainnya. Dia buat 4 rakaat satu salam, 4 rakaat satu salam, tak boleh. Ataupun 8 rakaat satu salam, tak boleh. Dan waktunya itu kemudian daripada sembahyang Isyak hingga terbit fajar shadiq pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Dan yang terlebih afdal dikerjakan sembahyang tarawih itu dengan berjamaah. Jadi kata musannif rahimahullah taala, bila waktu dia? Waktu sembahyang sunat tarawih ni adalah lepas sembahyang Isyak. Walaupun tak masuk Isyak. Kalau kita dah sembahyang Isyak, walaupun belum masuk Isyak, selesai tarawih kita. Boleh kita nak sembahyang tarawih. Macam mana sembahyang tarawih Isyak tak masuk lagi? Kan? Waktu dia dah masuk dah. Itu orang yang musafir. Kita buat jamak takdim. Kan? Kita buat jamak takdim, sembahyang buat qasar pula. Jamak takdim bersama qasar Isyak. Dalam perjalanan sehingga RNR tu maghrib masuk, kita pun sembahyang. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala, Allahu akbar. Selesai sembahyang maghrib. Jamak takdim. Kemudian kita pun bangkit sembahyang Isyak 2 rakaat qasar. Lepas sembahyang Isyak terus sembahyang tarawih. Kan? Sembahyang 20 rakaat. Lepas sembahyang tarawih kita pun balik tolak. Sampai rumah kita orang tak sembahyang Isyak lagi. Kan? Kita selesai dah. Kita singgah di RNR, kita sembahyang dah situ. Orang kalau sembahyang tarawih kita dah selesai dah. Jadi waktu sembahyang tarawih adalah lepas sembahyang Isyak. Bukannya waktu masuknya waktu Isyak. Tak semestinya masuk waktu Isyak. Asalkan kita dah sembahyang Isyak, boleh sembahyang tarawih. Kalau masuk Isyak pun kita tak sembahyang Isyak lagi, tak boleh sembahyang tarawih. Isyak dah masuk dah. Kan? Pukul 12 lewat balik sampai. Letih, tidur dululah. Pukul 12 bangkit. Bangkit pukul 12 nak sembahyang tarawih. Isyak tak sembahyang lagi, tak boleh. Kena sembahyang Isyak dulu baru boleh sembahyang tarawih. Jadi waktu sembahyang Isyak adalah setelah sembahyang tarawih. Bukan. Waktu sembahyang tarawih adalah setelah sembahyang Isyak. Itu maksud dia. Habis. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa qad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha lailataini aw salasan lil jama'ati thumma lam yakhruj wa qala akhafu an tujaba alaikum wa jama'a Umar radhiyallahu anhu an-nasa anha 'alaiha wa hassa 'ala al-jama'ati. Wa qad kharaja, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa qad kharaja, dan sesungguhnya keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha, pada mengerjakan sembahyang tarawih ini, lailataini aw salasa aw salasan, 2 malam ataupun 3 malam. Tu syak rawi. Tak pasti 2 malam ataupun 3 malam. Yang penting Rasulullah keluar sembahyang 2 ataupun 3 malam bersama para sahabat. Sembahyang apa? Sembahyang tarawih lil jama'ati, bersama jamaah para sahabat. Summa lam yakhruj, kemudian Rasulullah tak keluar. Malam seterusnya Rasulullah tak keluar. Sahabat dia tunggu mana Rasulullah tak keluar ni. Kemudian Rasulullah tak keluar. Bila ditanya, Rasulullah kata, wa qala akhafu an tujaba alaikum, aku takut bahawasanya diwajibkan sembahyang tarawih atas kamu. Jadi kalau aku keluar tak tinggal, kan. Jadi ulama ambil kesimpulan, ambil hukum, kalau Rasulullah buat tak tinggal, itu wajib itu. Jadi Rasulullah tinggal itu kerana apa? Nak menyatakan hukum bahawasanya sembahyang tarawih ni bukan wajib. Sembahyang tarawih ni sunat. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala akhafu an tujaba alaikum, aku takut bahawasanya diwajibkan atas kamu. Kalau semalam aku buat sama terus buat tak pernah tinggal, nanti jadi hukum wajib. Wa jama'a Umar, dan mengumpul oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu an-nasa, manusia, 'alaiha, untuk sembahyang Jumaat, untuk sembahyang tarawih. Wa hassa 'alal jama'ati, dan apa orang panggil, menyuruh oleh Sayyidina Umar untuk melaksanakan sembahyang tarawih secara berjamaah. Habis. Adapun sembahyang pada bulan Rajab, maka iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ni tu, di situ ada apa orang panggil, ada takhrij hadis dia. Disebut jadi bab sembahyang bulan Rajab ni, di situ ada khilaf. Jadi ulama-ulama fiqh tidak menyebut, kata sembahyang ni tak ada, sembahyang bulan Rajab. Nanti insya-Allah kita bincang pada pertemuan akan datang. Di hadis yang didatangkan oleh hujjah dalam kitab ni, hadis ni
hadis seperti mana Al-Iraqi menyebut, mengatakan bahawasanya hadis ni hadis maudhu'. Insya-Allah kita bincang pada pertemuan akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bi hidayatil 'arifin. Allahumma waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Allahumma ij'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.